Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5 KSSM bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia dengan di bawah tajuk kecilnya Malaysia dalam isu global kontemporari. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk Malaysia dalam isu global kontemporari, ada 5 perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama, isu penyakit berjangkit. Yang kedua, kempen anti minyak sawit. Yang ketiga, pemerdagangan manusia. Yang keempat, penyalahgunaan dadah. Dan yang kelima, pertindihan sempadan. Jadi semua ada beberapa isu global kontemporari yang melibatkan Malaysia. Ada 5 isu. Dia punya formula. Penyakit anti dugung dah sampai. Penyakit apa? Penyakit anti dugung. Okey, tengok perangan formula. Penyakit merujuk kepada penyakit juga, iaitu penyakit berjangkit. Anti merujuk kepada anti. Anti hampir sama sebutannya dengan anti, iaitu anti minyak sawit. Dugung merujuk kepada pemerdagangan. Pemerdagangan berasal daripada perkataan dagang. Dagang, kalau cikgu bang semua huruf A ganti dengan huruf U menjadikannya dugung. Jadi dugung merujuk kepada dagang, iaitu pemerdagangan. Merujuk kepada pemerdagangan manusia. Dah merujuk kepada dadah. Dadah ada 2 sebutan. Cikgu ambil sebutan yang terakhir menjadikannya dah. Dah merujuk kepada dadah, iaitu penyalahgunaan dadah. Dan last sekali sampai. Sampai merujuk kepada sempadan. Sempadan dengan sampai, persamaan pada huruf S di depan dengan P di tengah-tengah. Jadi sampai dengan sempadan, iaitu pertindihan sempadan. Jadi formula untuk Malaysia dalam isu global kontemporari, penyakit anti dugung dah sampai. Penyakit merujuk kepada penyakit berjangkit. Anti merujuk kepada kempen anti minyak sawit. Dugung merujuk kepada pemerdagangan manusia. Dah merujuk kepada penyalahgunaan dadah. Sampai merujuk kepada pertindihan sempadan. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, penyakit berjangkit dulu. Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. Ingatlah, penyakit berjangkit ini merupakan apa? Merupakan fenomena masyarakat di seluruh dunia. Contohnya penyakit apa? Penyakit AIDS. AIDS ni adalah sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Jadi penyakit berjangkit ni adalah fenomena masyarakat seluruh dunia. Contohnya AIDS. Tengok sejarah AIDS di Malaysia. AIDS mula dikesan pada tahun 1988. Kemudiannya jumlah kes sehingga tahun 2014 sebanyak 100,000 kes dengan lebih 16,000 kematian. Daripada tahun 1988 hingga tahun 2014. Telah berapa kes AIDS dikesan di Malaysia? 100,000 kes dengan 16,000 kematian. Punca merebaknya AIDS di Malaysia adalah melalui gaya hidup yang tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Ada 2 punca, gaya hidup tidak sihat dan penyalahgunaan dadah. Langkah kerajaan mengatasi AIDS ada 3 langkah yang utama. Yang pertama adalah menyambut Hari AIDS Sedunia pada 1 Disember setiap tahun. Ingatlah, Hari AIDS Sedunia bila dilakukan? Bila disambut? Pada 1 Disember. Setiap 1 Disember adalah merupakan Hari AIDS Sedunia. Yang kedua, mendukung ataupun menyokong hasrat PBB yang mahukan menjadi dunia bebas AIDS pada tahun 2030 melalui pelaksanaan NSPEA, iaitu Pelan Strategi Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Apa hasrat PBB? Mahukan dunia bebas AIDS menjelang tahun 2030. Dan yang terakhir sekali, peranan Kementerian Kesihatan dalam membuat pemeriksaan kesihatan berterusan dan memberi rawatan kepada semua mangsa. Apa yang Kementerian Kesihatan buat? Membuat pemeriksaan dan rawatan secara berterusan. Okey, semua sekali ada berapa langkah Malaysia mengatasi AIDS? 3 langkah. Dia punya formula, Hari PBB Sihat. Hari PBB Sihat. Okey, tengok perangan formula. Hari merujuk kepada hari juga, iaitu Hari AIDS Sedunia pada setiap 1 Disember. PBB merujuk PBB juga, iaitu PBB berhasrat ingin menjadikan dunia bebas tanpa AIDS menjelang tahun 2030.
Sihat merujuk kepada kesihatan. Kesihatan berasal daripada perkataan sihat. Jadi sihat merujuk kepada kesihatan, iaitu Kementerian Kesihatan telah melakukan pemeriksaan dan rawatan secara berterusan. Jadi semua sekali, ada berapa langkah kerajaan mengatasi AIDS? Ada 3 langkah. Dia punya formula Hari PBB Sihat. Okey, yang kedua adalah kempen anti minyak sawit. Kempen anti apa? Anti minyak sawit. Gerakan anti minyak sawit yang dilancarkan oleh negara maju secara tidak langsung menjejaskan ekonomi negara sedang membangun yang menjadi pengeluar utama minyak kelapa sawit dunia seperti Malaysia dan Indonesia. Jadi kempen anti minyak sawit ni, kempen ini dilancarkan oleh negara apa? Negara maju. Seterusnya menjejaskan ekonomi negara sedang membangun. Sebab apa? Sebab negara Malaysia dan Indonesia adalah merupakan negara pengeluar minyak sawit utama dunia. Jadi menjejaskan ekonomi negara kita. Pihak yang terlibat dalam kempen anti minyak sawit ada 2 pihak. Yang pertama ASA ataupun American Soybean Association. Dan yang kedua adalah NGO pencinta alam. Tengok, syarikat soybean daripada Amerika ni menyatakan bahawasanya minyak sawit menjejaskan penjualan minyak kacang soya miliknya. Kacang soya pun ada minyak juga. Sebab tu minyak sawit ini menjejaskan penjualan minyak kacang soya mereka. Manakala NGO pencinta alam pula menyatakan bahawasanya penanaman kelapa sawit telah menjadi punca pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan habitat haiwan liar. Hutan musnah, jadi haiwan liar habis musnah kehidupan mereka. Seterusnya menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Banyak pokok ditebang, banyak pokok dibakar. Jadi berlaku banyak pencemaran alam sekitar. Kenapa banyak pokok ditebang? Sebab kita nak tanam kelapa sawit. Sebab tu NGO pencinta alam mengatakan bahawasanya penanaman kelapa sawit telah menyebabkan hutan musnah. Bila hutan musnah, habitat haiwan liar turut terhapus dan seterusnya menyebabkan pencemaran alam sekitar. Sebab hutan semua dibakar untuk ditanam kelapa sawit. Ada 2 pihak yang melakukan kempen anti minyak sawit, iaitu ASA, iaitu American Soybean Association dengan NGO pencinta alam. Jadi langkah kerajaan untuk mengatasi kempen anti minyak sawit ada 4 langkah. Yang pertama, mengadakan kempen penggunaan minyak sawit secara berterusan. Kita buat kempen saja. Yang kedua, Pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil ataupun RSPO. Pertubuhan ini telah memberi kebenaran kepada pengeluaran minyak secara berterusan. Selain kita buat kempen, kita juga menyuarakan melalui pertubuhan. Apa nama pertubuhan? Minyak sawit sedunia, Roundtable on Sustainable Palm Oil, ataupun singkatannya RSPO. Yang ketiga, mendapatkan skim pensijalan Malaysia Sustainable Palm Oil ataupun singkatannya MSPO sejak tahun 2019 bagi membolehkan Malaysia mengeluarkan minyak sawit secara berterusan. Dan last sekali, pelaksanaan amalan baik seperti amalan pertanian baik, singkatannya GAP. Jadi formula untuk langkah kerajaan mengatasi kempen anti minyak sawit adalah KEM dituduh skip sijil laksa. KEM dituduh buat apa ni? KEM dituduh skip sijil laksa. Dia tak bagi pun sijil laksa. Okey, tengok perangan formula. KEM merujuk kepada kempen. Kempen, cikgu ambil 3 huruf awal menjadikannya KEM. KEM merujuk kepada kempen, iaitu kempen penggunaan minyak sawit secara berterusan. Dituduh merujuk kepada pertubuhan. Pertubuhan berasal daripada perkataan tubuh. Tubuh kalau cikgu Bambi ganti kepada D menjadikannya tuduh. Jadi dituduh merujuk kepada pertubuhan. Jadi kita menyuarakan melalui pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil. Skip sijil, skip merujuk kepada skim bersama pada huruf SKA di depan. Sijil merujuk kepada pensijilan. Pensijilan berasal daripada perkataan sijil. Jadi skim sijil merujuk kepada skip sijil. Cikgu ulang balik lah. Skip sijil itu merujuk pada apa? Skim pensijilan Malaysia Sustainable Palm Oil MSPO. Kita dapatkan skim pensijilan bagi membolehkan minyak sawit terus dikeluarkan. Last sekali, laksa. Laksa merujuk kepada pelaksanaan. Pelaksanaan berasal daripada perkataan laksana. Laksana pula berasal daripada perkataan
laksa. Jadi laksa ni merujuk kepada apa? Perlaksanaan amalan baik seperti amalan pertanian baik. Jadi langkah kerajaan mengatasi kempen anti minyak sawit ada 4 langkah dia punya formula. KEM dituduh skip sijil laksa. KEM merujuk kepada kempen penggunaan minyak sawit berterusan. Dituduh merujuk kepada pertubuhan Roundtable on Sustainable Palm Oil ataupun RSPO. Skip sijil merujuk kepada skim persijilan Malaysia Sustainable Palm Oil. Dan sekali laksa merujuk kepada pelaksanaan amalan baik seperti amalan pertanian baik. Okey, seterusnya pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia ni merupakan jenayah. Ya, mana boleh dagang manusia? Kalau dagang manusia merujuk kepada jenayah. Jenayah terancang yang mengancam hak asasi manusia dan keselamatan negara. Aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan warna kulit. Ingatlah, pemerdagangan manusia ni adalah jenayah. Jenayah terancang. Kalau penyakit berjangkit tadi adalah fenomena manusia seluruh dunia. Kalau kempen anti minyak sawit dilancarkan oleh negara maju terhadap negara sedang membangun. Manakala pemerdagangan manusia ni merujuk kepada jenayah terancang. Okey, faktor Malaysia menjadi pusat pemerdagangan manusia. Ada 3 faktor semuanya. Yang pertama, kedudukan yang strategik di Asia Tenggara yang menjadi lokasi transit pemerdagangan orang ke negara lain. Kedudukan strategik, sebab kita kedudukan strategik menyebabkan negara kita menjadi lokasi transit dulu sebelum dihantar ke negara lain. Yang kedua, perkembangan ekonomi ataupun kemakmuran Malaysia. Dan yang ketiga, terdapat sindiket pemerdagangan orang di Malaysia. Jadi semua ada berapa faktor? 3 faktor. Formulanya, logik seekor tu sikit. Logik ke tak logik? Seekor tu sikit. Ya, logik. Tengok pandangan formula. Logik merujuk kepada strategi persamaan pada sebutan G di belakang. Jadi logik merujuk kepada strategi, iaitu kedudukan yang strategi sehingga menjadikan Malaysia ni sebagai transit sebelum berlakunya aktiviti perdagangan ke tempat lain. Seekor merujuk kepada ekonomi. Seekor berasal daripada perkataan ekor. Ekor merujuk kepada ekonomi, iaitu 2 sebutan awal untuk ekonomi. Jadi ekonomi yang berkembang. Tu merujuk kepada terdapat persamaan pada huruf T di depan. Sikit merujuk kepada sindiket persamaan pada huruf S dengan perkataan kit di belakang. Sikit, sindiket. Jadi formula untuk faktor Malaysia menjadi pusat pemerdagangan manusia ialah logik seekor tu sedikit. Logik merujuk kepada kedudukan strategi, seekor merujuk kepada ekonomi berkembang, tu sikit merujuk kepada terdapat sindiket. Okey, langkah kerajaan mengatasi pemerdagangan manusia. Semua sekali ada 6 langkah. Kita tengok yang pertama. Menubuhkan majlis anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Kalau ingat setakat majlis anti pemerdagangan orang pun dah cukup dah. Yang kedua, menguatkuasakan, selain menubuhkan, kita juga menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Kalau ingat setakat menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang pun dah cukup dah. Yang penting di sini ada 2 persamaan. Tengok. Yang pertama, menubuhkan majlis. Majlis apa? Majlis Anti Pemerdagangan Orang. Yang kedua, menguatkuasakan. Akta mestilah kena kuat kuasa. Jadi menguatkuasakan apa? Menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang. 2 benda yang hampir sama, cuba beza. Akta kena kuat kuasa, majlis kena tubuh. Jadi menubuhkan majlis anti pemerdagangan orang. Satu lagi, menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang. Okey, yang ketiga, pelan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang diwujudkan. Pelan apa ni? Pelan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang. Semua mesti ada perkataan anti pemerdagangan orang. Yang keempat, undang-undang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak 1989 dan protokol PBB. Jadi apa yang dikuatkuasakan? Undang-undang dikuatkuasakan melalui Konvensyen PBB. Ya, undang-undang dalam Konvensyen PBB berkaitan dengan hak kanak-kanak. Ingatlah, undang-undang dalam Konvensyen PBB berkaitan dengan apa? Hak kanak-kanak. Seterusnya, rundingan dengan negara luar menguatkuasakan ataupun membuat pendakwaan dan perlindungan
terhadap manusia dijalankan. Dan last sekali, memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Okey, semua sekali ada berapa langkah? 6 langkah kesemuanya dalam usaha kerajaan Malaysia mengatasi pemerdagangan manusia. Dia punya formula mata peluru. Okey, tengok pendengar formula. Mata. Ada dua sebutan. Sebutan pertama ma merujuk kepada majlis, iaitu Majlis Anti Pemerdagangan Orang diwujudkan. Kemudiannya ta merujuk kepada akta. Bila disebut akta ada dua sebutan. Cikgu ambil sebutan sebutan terakhirnya. Itu yang menjadikannya ta merujuk kepada akta, iaitu menguatkuasakan akta anti pemerdagangan orang. Jadi mata ada dua perkara. Ma adalah majlis anti pemerdagangan orang, ta merujuk kepada akta anti pemerdagangan orang. Kemudiannya peluru, ejaan peluru bermula daripada huruf PEL. PEL merujuk kepada plan, bersama pada huruf PEL juga, iaitu plan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang. Plan apa ni? Plan tindakan kebangsaan. Lepas huruf PEL ada huruf U. U merujuk kepada undang-undang. Undang-undang Konvensyen PBB tentang hak kanak-kanak. Dan last sekali, untuk ejaan peluru, lepas huruf U ada huruf RU. RU merujuk kepada rundingan. Rundingan dengan RU persamaan pada huruf RU di depan. Runding, ejaan runding bermula huruf RU kan. Jadi cikgu ambil huruf RU tu menjadikannya peluru. Perkataan ru tu merujuk kepada rundingan, iaitu rundingan dengan negara lain berkaitan dengan penguatkuasaan, pendakwaan dan juga perlindungan. Dan last sekali apa yang kita buat? Memberi bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Okey, jadi langkah kerajaan mengatasi pemerdagangan manusia, dia punya formula mata peluru. Yang pertama adalah Majlis Anti Pemerdagangan Orang. Ta tu adalah Akta Anti Pemerdagangan Orang. Peluru ada 3 perkara. Yang pertama, pelan tindakan kebangsaan terhadap anti pemerdagangan orang. U merujuk pada Undang-Undang Konvensyen PBB berkaitan dengan hak kanak-kanak. RU merujuk kepada rundingan dengan negara lain berkaitan dengan penguatkuasaan, pendakwaan dan juga perlindungan. Dan last sekali apa yang kita buat? Memberi bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Okey, kemudiannya isu seterusnya adalah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ni adalah merupakan isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Penyalahgunaan dadah ni isu apa? Isu global. Kalau penyakit berjangkit tadi, fenomena masyarakat dunia. Kalau penyalahgunaan dadah, isu global. Malaysia antara negara yang mestiakan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah. Kita perang kepada orang yang menyebarkan dadah dan kita menjatuhkan hukuman berat, iaitu hukuman mati kepada pengedar dadah. Peranan Malaysia memerangi dadah di peringkat antarabangsa ada 4 perangan. Yang pertama, kita bekerjasama dengan polis antarabangsa ataupun Interpol untuk memerangi dadah. Selain bekerjasama dengan polis antarabangsa, yang kedua kita bekerjasama dengan negara lain bagi menyusun strategi ataupun operasi memerangi dadah. Yang ketiga, kita juga menyertai forum PBB di mana dalam forum tersebut Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Ingatlah, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa, bukan peringkat kebangsaan tapi peringkat antarabangsa dunia, sebab ini adalah forum PBB. Selain forum PBB, kita juga menyertai forum antarabangsa seperti persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang diadakan di Amerika Syarikat. Jadi semua sekali ada 2 kerjasama dan 2 forum kita sertai. Yang pertama, kerjasama dengan Interpol. Yang kedua, kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, kalau forum pula ada 2 forum. Forum PBB dan yang kedua forum antarabangsa. Dia punya formula kerja berforum. Ya, kerja berforum dia kerja dia. Tengok dengan formula kerja merujuk kepada kerjasama. Kerjasama ada 4 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan pertama menjadikannya kerja. Berforum merujuk kepada forum juga. Jadi kerja berforum. Peranan Malaysia memerangi dadah di peringkat antarabangsa, formulanya ialah kerja berforum. Kerja merujuk kepada kerjasama dengan Interpol. Yang kedua, kerja juga merujuk kepada kerjasama dengan negara-negara lain untuk menyusun strategi bagi memerangi dadah. Forum pula ada 2. Yang pertama, forum PBB di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad dilantik sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Antarabangsa. Yang kedua, forum peringkat antarabangsa
di mana Malaysia menyertai persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa di Amerika Syarikat. Okey, dan yang terakhir adalah isu pertindihan sempadan. Malaysia terlibat dalam isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Ada 3 isu semuanya. Yang pertama adalah Pulau Batu Putih, yang kedua adalah Pulau Sipadan dan Ligitan, dan yang terakhir Pulau Spratly. Okey, tengok Pulau Batu Putih dulu. Pulau Batu Putih melibatkan Malaysia dengan Singapura. Last kali Mahkamah Antarabangsa memutuskannya milik Singapura. Ingatlah, Pulau Batu Putih akhirnya milik siapa? Milik Singapura. Manakala Pulau Sipadan dan Ligitan pula melibatkan Malaysia dengan Indonesia. Akhirnya Mahkamah Antarabangsa memutuskannya milik Malaysia. Ya, manakala Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia walaupun berlaku tuntutan yang bertindih dengan Indonesia. Dan last sekali Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina yang masih belum selesai hingga ke hari ini. Namun sebahagian daripada Kepulauan Spratly ini seperti Pulau Kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia. Di sekitar Kepulauan Spratly itu dia ada pulau-pulau kecil seperti pulau apa? Pulau Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang. Semua ni kita isytiharkan sebagai milik kita sebagai negara Malaysia. Namun usaha bagi menyelesaikan isu ini termasuklah dalam membangkitkannya dalam Forum ASEAN China 1955 masih lagi belum selesai. Antara usahanya dibuat di mana? Di dalam Forum ASEAN China. Tapi sampai hari ini masih lagi belum selesai. Jadi semua sekali ada apa tuntutan sepadan melibatkan Malaysia, 3 tuntutan dalam 4 pulau. Dia punya formula, siput lokan putihnya berasingan. Siput lokan tu putihnya ada sekali ke ada berasingan? Berasingan. Okey, tengok perangan formula. Siput merujuk kepada Sipadan bersama pada huruf SIP di depan. Siput Sipadan iaitu Pulau Sipadan. Lokan merujuk kepada Ligitan bersama pada huruf L di depan. Jadi siput lokan merujuk kepada Sipadan dan Ligitan. Putihnya merujuk kepada putih juga iaitu Pulau Batu Putih. Sekali berasingan merujuk kepada Spratly. Bila disebut Spratly ni dia hampir sama dengan sebutan bahasa Inggeris iaitu Spratly juga. Apa maksud Spratly dalam bahasa Melayu? Bermaksud berasingan. Jadi berasingan ni merujuk kepada Spratly iaitu Pulau Spratly. Jadi isu tuntutan sepadan melibatkan Malaysia ni dia punya formula siput lokan putihnya berasingan. Siput lokan merujuk kepada Sipadan dan Ligitan, putihnya merujuk kepada Pulau Batu Putih, berasingan merujuk kepada Spratly. Okey, baiklah, cikgu nak uji semua pelajar-pelajar cikgu. Cuba jawab soalan objektif ni. Tengok soalan dia tanya, antara berikut yang manakah isu global kontemporari yang dihadapi oleh Malaysia? Pilihan jawapan 1 Roma penyakit berjangkit, 2 Roma penyalahgunaan dadah, 3 Roma pemusnahan habitat laut, 4 Roma pemerdagangan orang utan. Okey, pilihan jawapan A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Okey, mana satu jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, A 1 dan 2. Pandainya. Okey, soalan nombor 2. Apakah langkah kerajaan mengatasi masalah penyakit AIDS? A. Menyambut Minggu AIDS sedunia. B. Menyokong dasar Asia menghapuskan AIDS. C. Membuat pemeriksaan dan rawatan berterusan. Dan D. Melarang rakyat ke negara yang mengamalkan pelacuran. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, C. Pandainya. Membuat pemeriksaan dan rawatan berterusan. Okey, nombor 3. Mengapakah NGO pencipta alam mengadakan kempen anti minyak sawit? A. Menstabilkan hutan. B. Mencemarkan alam sekitar. C. Menubuhkan habitat baru kepada haiwan liar. Dan D. Menjejaskan penjualan minyak kacang soya miliknya. Jadi mana satu pilihan jawapannya? Ya, B. Mencemarkan alam sekitar. Tahniah cikgu ucapkan. Okey, soalan nombor 4. Antara berikut yang manakah faktor yang menjadikan Malaysia sebagai pusat pemerdagangan manusia? Okey, pilihan jawapan 1 Roma politik stabil, 2 Roma perkembangan sosial, 3 Roma kedudukan strategik di Asia Tenggara, 4 Roma kumpulan sedikit pemerdagangan orang terdapat dalam negara. Okey, pilihan jawapan A 12, B 14, C 23 dan D 3 dan 4. Alright, mana satu jawapannya yang menjadi pilihan pelajar-pelajar cikgu sekalian? Ya, jawapannya 3 dan 4. Pandainya. D jawapannya. Okey, last sekali soalan nombor 5. Nyatakan padanan yang tepat isu tuntutan sepadan yang melibatkan Malaysia. Tengok pilihan jawapan A. Pulau Ligitan bersama Singapura. B. Pulau Sipadan bersama Filipina. C. Kepulauan Spratly bersama Indonesia. Dan D.
Kepulauan Batu Putih bersama Singapura. Okey, mana satu pilihan jawapannya pelajar-pelajar cikgu? Ya, D. Kepulauan Batu Putih bersama Singapura. Okey, akhir sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488, 20 markah. Okey, kita bincang satu-satu. Soalan A dulu ditanya, nyatakan isu tuntutan sepadan dan hak milik bertindih yang melibatkan antara Malaysia dengan negara lain di peringkat serantau. Apa kehendak soalan? Isu tuntutan sepadan. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Siput lokan putihnya berasingan. Okey, untuk memulakan jawapan bagi soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Isu tuntutan sepadan dan hak milik bertindih yang melibatkan antara Malaysia dengan negara lain di peringkat serantau ialah isu Pulau Sipadan dan Legitan yang melibatkan Malaysia dengan Indonesia. Titik. Akhirnya, Mahkamah Antarabangsa memutuskannya milik Malaysia. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Ingat nak memulakan isi mesti menggunakan penanda wacana. Wajib ada penanda wacana untuk memulakan isi baru. Jadi cara nak memulakan isi baru menggunakan penanda wacana apa ni? Penanda wacana cikgu ajak guna number, iaitu kedua. Kenapa kedua? Sebab isi kedua. Jadi kedua, isu Pulau Batu Putih yang melibatkan Malaysia dengan Singapura. Akhirnya Mahkamah Antarabangsa memutuskannya milik Singapura. Okey, seterusnya soalan B satu Roman. Terangkan peranan Malaysia dalam menangani isu berikut di peringkat antarabangsa. Satu Roman, dadah. Apa kehendak soalan? Peranan Malaysia di peringkat antarabangsa. Kalau dadah, ada formula tak? Peranan Malaysia di peringkat antarabangsa? Ada. Apa formulanya? Kerja berforum. 2 kerjasama dan juga 2 forum. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Peranan Malaysia dalam menangani isu dadah di peringkat antarabangsa ialah bekerjasama dengan polis antarabangsa. Interpol untuk memerangi dadah. Titik. Lepas titik, ingat nak, wajib masuk penanda wacana. Kedua, bekerjasama dengan negara lain bagi menyusun strategi untuk memerangi dadah. Lepas kedua, ketiga, menyertai forum PBB sehingga Tun Mahathir Mohamad dilantik sebagai ketua jawatankuasa anti dadah antarabangsa. Dan last sekali keempat, menyertai forum antarabangsa seperti persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang diadakan di Amerika Syarikat. Okey, soalan B2 Roman. Peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dalam memerangi pemerdagangan manusia. Untuk pemerdagangan manusia ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Mata peluru. Okey, untuk memulakan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Peranan Malaysia dalam menangani isu pemerdagangan manusia di peringkat antarabangsa ialah memberikan bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang. Titik. Lepas titik, ingat nak, untuk masuk isi baru, wajib letak penanda wacana. Kedua, koma, menubuhkan majlis anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Lepas kedua, ketiga, menguatkuasakan akta anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran. Lepas ketiga, keempat, pelan tindakan kebangsaan anti pemerdagangan orang diwujudkan. Okey, last sekali soalan C. Soalan kebat. Bagaimanakah isu-isu di peringkat serantau dan antarabangsa tersebut dapat memberikan iktibar kepada generasi muda hari ini? Apa kehendak soalan? Iktibar kepada generasi muda hari ini. Jadi untuk memulakan jawapan soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Isu-isu di peringkat serantau dan antarabangsa tersebut dapat memberikan iktibar kepada generasi muda hari ini melalui mempunyai semangat patriotisme yang jitu. Okey, lepas titik, masuk huraian. Huraian, ingat nak, bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini dengan sanggup berkorban demi kedaulatan negara. Titik. Contohnya menyertai pasukan polis dan tentera. Titik. Last sekali, kesannya wujud keamanan dalam negara. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma. Tabah dan sabar dalam perjuangan. Huraiannya, hal ini dengan menguasai pelbagai bidang dan kemahiran. Contohnya, kemahiran ICT dan teknologi. Last sekali, kesannya dapat membantu golongan yang menghadapi masalah dalam negara. Okey, hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.